Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, anak-anak sekalian, mari kita belajar bahasa Malaysia kertas 2. Hari ini kita masuk bahagian A sahaja ya. Bagi kertas 2 ni mengandung bahagian A, bahagian B, bahagian C. So kita ambil bahagian A saja untuk hari ini. Ya. Okey, mau dipintas sekretar 5, 2 jam 30 minit ya. Arahan dia jangan buka kertas soalan sehingga dia bagi tahu. Ketua peperiksaan, kertas peperiksaan ini mengandungi bahagian A, B dan C. Jawab semua sekali ya. Jawab hendaklah dijawab dalam kertas yang disediakan. Jawapan boleh tulis dalam bahasa Rumi atau bahasa Jawi. Kertas jawapan adalah diserahkan kepada pengawas selepas akhir peperiksaan. Tulis nombor kad pengenalan sini. Tulis angka giliran kat sini. Tulis nama dan tingkatan anda ya. Bahasa Melayu kertas 2. Ya. Mari kita jawab bersama-sama. Okey, bahagian A, sistem dan aplikasi bahasa. Bacakan petikan di bawah dengan teliti dan senaraikan kata penguat, kata bantu dan kata bilangan. Kemudian anda dikehendaki membina satu ayat anda sendiri daripada setiap perkataan yang dipilih untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambah imbuhan, menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas. Okey, kita bacakan. Ruang bagi golongan remaja menceburui bidang keusahawanan ini amat luas. Bidang keusahawanan ialah bidang yang perlu diterokai oleh kebanyakan remaja. Remaja yang melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi juga boleh menceburi bidang keusahawanan. Ini banyak kali diulang usahawan ya. Walaupun masih bergelar pelajar, dunia sekarang yang semakin moden dan sangat mencabar menuntut para remaja supaya berdikari dan berdaya kreatif. Keusahawanan dan perniagaan harus dijadikan satu daripada kerjaya pilihan dalam kalangan remaja supaya kebergantungan terhadap pasaran kerjaya, makan gaji dapat dikurangkan dan seterusnya mengurangkan pengangguran dalam masyarakat. Mengurangkan pengangguran dalam masyarakat. Dia dipetik dan diubah suai daripada ayuh jadilah usahawan oleh Said Mahazir, Dewan Siswa. Okey, soalan 1 dia kata kita nak senaraikan kata penguat, kata bantu dan kata bilangan daripada ayat yang telah karangan yang telah dibagikan tadi ya. Mari kita tengok jawapan dia. Mana satu dalam ayat ni ayat penguat? Ayat bantu dan ayat kata bilangan ya. Okey, kita tengok. Jawapan dia adalah amat. Kata penguat bebas. Ini dipanggil kata penguat bebas ya. Amat. Yang kedua sangat, yang ketiga semakin. Ya, ni amat kata penguat bebas, sangat kata penguat bebas juga, semakin kata penguat hadapan. Ya, kata penguat bebas dan kata penguat hadapan di sini. Ya, kita tengok ni dia punya penjelasan dia. Jelaskan ayat itu. Ya. Kita tengok dalam perkataan tadi ya. Kemudian kata bantu dia di mana? Kata bantunya tadi dalam ayat tadi perlu, iaitu kata bantu ragam. Masih, iaitu kata bantu ragam juga. Boleh, kata bantu ragam. Harus, kata bantu ragam. Dapat, kata bantu ragam. Ya. Kita tengok ni satu persatu ya. Apa pula kata bilangan dalam ayat tadi? Contohnya, kebanyakan. Ya, penjelasan kata bilangan tak tentu. Ni nama dia kata bilangan tak tentu. Para, kata bilangan tak tentu. Satu, kata bilangan tentu. Yang ni tentu, yang ni tak tentu ya. Kita tengok tu ya. Yang ni semua kata bantu ragam.
Ya, ni kata penguat. Amat, sangat, semakin. Semua kata-kata penguat. Ya. Okey, wahai anak-anak sekalian, mari kita lihat balik semula. Apakah soalan ni tadi? Baca petikan di bawah dengan teliti dan senaraikan kata penguat, kata bantu dan kata bilangan. Kemudian anda dikehendaki membina satu ayat anda sendiri daripada setiap perkataan yang dipilih untuk menunjukkan anda faham akan maksud dan penggunaan ayat tersebut. Ya. Okey, ruang bagi golongan remaja menceburi bidang keusahawanan ini amat luas. Di sini perkataan amat di sini adalah perkataan penguat dipanggil sini ya. Sini. So, ini yang kamu nak cari. Okey. Bidang keusahawanan ialah bidang yang perlu diterokai oleh kebanyakan remaja. Okey, perkataan apa? Perlu ke apa? Iaitu ayat bantu. Okey. Remaja yang melanjutkan pengajian di bidang di Institut Pengajian Tinggi juga. Ni juga. Ya. Boleh menceburi bidang keusahawanan walaupun ayat penyambung ni masih bergelar pelajar. Dunia sekarang yang semakin ni. Ayat apa ni semakin? Okey. Ayat bilangan. Ayat bantu. Ya. Semakin moden dan sangat mencabar menuntut para remaja supaya berdikari dan kreatif. Keusahawanan dan perniagaan harus. Harus ni ayat apa? Ya. Harus ayat bantu kan. Dijadikan satu daripada kerjaya pilihan dalam kalangan remaja supaya kebergantungan terhadap pasaran kerjaya semakin dapat dikurangkan. Dan seterusnya ni ayat lagi. Seterusnya ni. Mengurangkan kadar pengangguran dalam masyarakat. So, itu dia. Kemudian jika sekiranya anda dapat ayat-ayat penguat ni, anda kena buat ayat. Ya. Kemudian anda dikehendaki membina satu ayat anda sendiri. Dalam skema jawapan memang dia tak bagi contoh ayat ni. Anda kena buat sendiri. Ya. Saya amat teruja dengan prestasi saya. Yang tu menggunakan ayat ini. Ya. Okey. Tadi ada mungkin tadi. Masih, mungkin, semakin. Semakin moden ni anda boleh buat ayat. Okey. Dia gunakan semakin moden, anda semakin maju, semakin berjaya. Setelah berusaha bersungguh-sungguh, sedikit demi sedikit, maka saya semakin berjaya. Contoh dia macam tu. Ya. Kena buat ayat. Ya. Kemudian ayat lain, saya gunakan ayat lain tu buat seterusnya ataupun harus. Okey, buat ayat anda sendiri. Senang saja. Anda dah tahu, anda buat ayat sendiri. Ya. Okey. So, jawapan dia, perhatikan bagi soalan 1, berikan satu markah bagi setiap perkataan yang disenaraikan dengan betul. Cara yang betul adalah ayat penguat tadi, amat, sangat, semakin. Ini ayat dipanggil ayat penguat. Ya. Sangat, amat, ya, semakin. Buat ayat dekat sini. Contoh, sini walaupun skema jawapan tak bagi, anda kena buat ayat anda sendiri. Okey. Ayat anda buat. Ya. So, macam nak buat ayat? Daripada perkataan amat. Daripada perkataan amat, macam mana buat ayat? Okey. Saya amat teruja. Saya sangat sedih. Saya semakin kecewa, saya semakin berjaya. Okey, kata bantu pula. Okey. Tengok apa lagi. Berikan satu markah bagi setiap ayat yang betul. Tolak satu markah bagi kesalahan ejaan. Ejaan kena betul. Titik, koma, perkataan ejaan tu betul. Jalan bahasa kena betul.
tanda baca titik koma tadi kena betul. Kemudian spacing kena betul. Ya, tanda baca daripada keseluruhan soalan. Ya, jalan bahasa kena betul. Ejaan kena perhatikan. Ya, kalau di dengan perbuatan, di itu kena didekatkan. Di dengan tempat, dijauhkan. Ya, kataan tu kena betul ejaan dia. Di mestilah dengan tempat baru dengan perbuatan baru didekat. Ya, dikerjakan, dimarahi. Itu semua rapat. Kalau dengan tempat lain, perkara lain dijarangkan. Ya, itu ejaan. Frasa yang berkenaan digunakan sebagai peribahasa berikan markah kosong. Okey, tak boleh gunakan frasa sebagai peribahasa. Frasa digunakan sebagai nama khas. Berikan markah kosong juga. Tak boleh frasa digunakan sebagai nama khas. Sengaja menambah atau menukar imbuhan. Ya, kalau membaca tu betul. Tapi kalau menukar menjadi ada salah. Ya, berikan kosong markah kepada penambahan yang tak betul. Ayat yang dibina seperti satu ayat tetapi sebenarnya lebih. Tolak setengah markah. Kalau satu ayat tu titik, situ titik. Jangan ayat titik, koma, banyak sangat. Dia jadi berbagai-bagai ayat. Dalam satu ayat. Tak boleh. Ya. Jika semua frasa digunakan dalam satu ayat, berikan pertimbangan sebagai satu ayat. Ya. Frasa-frasa boleh letakkan satu ayat. Jadi, itu boleh dipertimbangkan. Boleh menggunakan struktur cakap ajuk dengan mematuhi tanda baca. Ya, cakap ajuk boleh. Saya suka makan. Okey. Abu berkata, dia nak pergi ke tandas. Okey, cakap ajuk. Ya. Boleh. Idea tidak jelas, berikan kosong markah. Idea tu kena jelas. Jelas, ya. Okey, kita lihat kepada kata bantu. Apakah kata bantu? Iaitu contohnya perlu dan ayat tadi masih, boleh, harus, dapat. Kata-kata ni adalah kata membantu yang membantu susunan ayat tu, ya. Okey, kita buatkan ayat pula. Perlu, saya perlu makan. Saya masih bujang. Saya boleh berlari 100 km. Harus. Okey. Harus membuat sesuatu. Ya. Dapat. Saya dapat markah 10A. Itu ayat dia. Ya. Kemudian kata bilangan. Ya. Kata bilangan, dia perlu ada 1, 2, 3, 4, 10. Banyak. Ya. Para. Berbagai-bagai para. Ya. Paragraf. So, contoh dia kebanyakan. Ya. Banyak. Perkataan banyak. Itu bilangan. Para. Bilangan. Satu bilangan. Okey. Dan kita buat ayat. Kebanyakan orang suka tidur. Para guru pergi sekolah main-main aja. Contoh. Satu tim boleh mengalahkan 10 tim. Contoh, ya. Itu jawapan dia. Buat macam tu. Okey, kita pergi kepada soalan 2. Okey, soalan 2. Baca petikan di bawah dengan teliti. Tukarkan ayat yang bergaris kepada ayat susunan songsang tanpa mengubah maksud asalnya. Ya, kita baca petikan ini, kemudian kita kena tukar dia kepada ayat susunan songsang. Ya, macam mana kita nak songsangkan, kita nak terbalikkan dia. Coronavirus ataupun COVID-19 ialah penyakit berjangkit yang berpunca daripada virus corona yang baru ditemui. Tengok ayat bergaris. Sekarang kita pergi ayat bergaris. Kita nak songsangkan dia macam mana. Kes pertama yang dilaporkan pada Disember 2019 di Wuhan, China, warga emas, kanak-kanak dan penghidap penyakit kritikal seperti masalah jantung, diabetes, masalah pernafasan yang kronik berisiko tinggi untuk terkena jangkitan COVID-19. COVID-19 berjangkit melalui transmisi zarah, pernafasan manusia
dan sentuhan. Itu ayat yang bergaris ya. Kemudian kita sambung untuk faham ayat ini, perkataan untuk faham cerita dia, kita baca semua. Apabila berada dalam jarak yang dekat dengan pesakit yang mempunyai simptom transmisi zarah akan mudah berlaku apabila mulut dan hidung mereka terdedah. Oleh hal yang demikian, kita perlu mengamalkan penjarakan sosial, memakai pelitup muka dan kebersihan diri untuk mengelakkan diri daripada jangkitan COVID-19. Dan diubah sesuai daripada COVID-19. Apa itu COVID-19? 6 markah. Di sini ada 6 markah ya. Tengok 6 markah. Banyak markah ni. Macam mana kita nak songsangkan ayat yang bergaris? Tukar ayat yang bergaris kepada ayat susunan songsang tanpa mengubah maksud. Ya, kita baca balik semula ayat yang bergaris ni daripada perkataan kes pertama ni sampai akhir sekali sentuhan ni dan sentuhan. Kita baca semula ya. Ayat ni macam mana kita nak songsangkan dia. Kes pertama yang dilaporkan pada Disember 2019 di Wuhan, China. Okey, kemudian dititik kat situ. Macam mana kita nak songsangkan kes pertama dilaporkan pada Disember? Kita boleh start pada Disember 2019. Ya. Kes pertama dilaporkan di Wuhan. Macam tu kita nak songsangkan. Kita letakkan pada Disember 2019 masa dulu. Contoh, ya. Kita songsangkan dia macam tu. Okey, kita ambil ini dulu. Warga emas, kanak-kanak dan pengidap penyakit kritikal seperti masalah jantung, diabetik, masalah pernafasan yang kronik berisiko tinggi untuk terkena jangkitan. Ya. So kita macam nak songsangkan ni, ya. Orang-orang ya kita nak songsangkan dia. Orang-orang kita start ambil daripada belakang dulu. Orang-orang ya yang berisiko tinggi untuk terkena jangkitan adalah siapa dia tu? Warga emas, kanak-kanak, pengidap penyakit kritikal seperti masalah jantung, diabetik dan masalah pernafasan. Kita letakkan yang belakang ni ke depan. Okey. So, kita letak yang ini ke depan. Kita songsangkan dia. Okey, yang ni ya. Seperti sini jangkitan ni. COVID-19 kita sambung ni. COVID-19 berjangkit melalui transmisi zarah, pernafasan manusia dan sentuhan, ya. So macam mana kita nak songsangkan dia? Ya. COVID-19 berjangkit melalui transmisi zarah, pernafasan dan sentuhan. Yang ni kita boleh letak, kalau kita nak songsangkan, kita letak ke depan. Semua sekali ni letak ke depan. Ya. Baru kita letak pada Disember ni ya. Kita tengok pada contoh jawapan dia macam mana dibuat. Ya. Soalan 2, sintaksis. Ya, kita tengok macam mana dibuat. Kes pertama yang dilaporkan, ayat susunan biasa macam ni. Kes pertama yang dilaporkan pada Disember 2019 di Wuhan, China. Kita boleh songsangkan macam mana? Kita ambil ayat yang belakang ni, start daripada pada ni. Kita ambil masa dulu. Pada Disember 2009 di Wuhan, China, kes pertama dilaporkan. Kita songsangkan. Ataupun kita ambil tempat dulu, Wuhan, China. Di Wuhan, China, kes pertama yang dilaporkan pada Disember 2019. Ya, ini soal ejaan salah dalam skema jawapan ni. Disember ni I ni bukan huruf besar ya. Tengok tu, jangan salah. Okey, jangan ikut skema jawapan yang salah. Pada Disember 2019, kita start dengan pada Disember 2019, kes pertama dilaporkan di Wuhan, China. Pada ni kemudian kita ambil kes pertama di Wuhan, China. Kita pusing-pusing je, tempat balik je ya. Okey, 2. Warga emas, kanak-kanak dan pengidap penyakit kritikal seperti masalah jantung, diabetik, masalah pernafasan yang kronik berisiko tinggi untuk terkena jangkitan. So, jawapannya adalah kita terbalikkan macam mana. Kita ambil berisiko untuk terkena jangkitan. Ya. Mana satu berisiko untuk terkena jangkitan. Ya. Berisiko tinggi. Kita ambil dari sini. Berisiko tinggi untuk terkena jangkitan.
adalah warga emas. Berisiko tinggi untuk terkena jangkitan warga emas, kanak-kanak dan penghidap penyakit kritikal seperti masalah jantung, diabetik, masalah pernafasan. Kita ambil yang depan dulu. Tapi kita tambah berisiko tinggi untuk terkena jangkitan. Kita tambah ayat yang sedapnya adalah orang-orang yang berisiko tinggi untuk terkena jangkitan adalah sini ya. Kita tambah sini orang-orang. Sepatutnya ayatnya betul. Jangan ikut skema jawapan salah. Okey. Sini orang-orang, ini adalah. Betul ayat tu baru ayat lengkap. Ya. Baru ayat tu nampak sempurna ya. Kalau kita kata berisiko tinggi untuk terkena jangkitan warga emas ni ayat tak betul. Skema tu tak betul jawapan tu. Saya tambah di sini orang-orang boleh tambah ya. Sebenarnya boleh tambah. Tongsang dan tambah sikit supaya ayat tu menjadi ayat. COVID-19 berjangkit melalui transmisi zarah, pernafasan manusia dan sentuhan. Macam mana kita nak balikkan dia? Kita ambil berjangkit. Kita start ke berjangkit. Ya. Berjangkit melalui transmisi zarah, pernafasan manusia dan sentuhan. Kita start daripada berjangkit. Okey. Kita ubah suai saja ayat tu. Ya. Kita dapat markah, 6 markah. Okey, berjangkit melalui transmisi zarah, pernafasan manusia dan sentuhan. Itulah COVID-19. Koma, itu dia COVID-19. Ya. Ia berjangkit melalui transmisi darah. Ia berjangkit melalui transmisi darah, pernafasan manusia dan sentuhan. Itulah dia COVID-19. Okey, kita